Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, kembali kita dalam sesi PDPR kita pada kali ini. Okay, sebelum tu cikgu harap kamu telah dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan berduduk dan menutup aurat. Moga kita dapat mengambil berkat daripadanya. Okay, sebelum memulakan pelajaran, sama-sama kita baca umul kitab dan doa belajar. Ianya termasuk dalam adab-adab kita dalam belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah. Okey, kamu boleh rujuk pada kitab ibadat muka surat 53. Kita masuk kepada tajuk pelajaran yang kelima, solat berjemaah. Okey, kamu boleh sediakan buku tulis, mungkin nak catat nota yang penting dari segi pengertiannya dan juga dari segi hukum solat berjemaah ni, hikmah solat berjemaah. Okey, kita masuk kepada pengertian solat berjemaah. Okey, rata-rata semua mesti dah tahu apa tu solat berjemaah. Mesti ada yang pernah ikut solat jemaah di masjid, tapi kalau time PKP ni dihadkanlah untuk solat di masjid. Okey, tak apa yang tu, kita tengok kepada penerangan pengertiannya. Jemaah ni asal daripada perkataan Arab jamaah. Jemaah ni yang bermaksud menyatukan, mengumpulkan atau menggabungkan. Okey, jemaah pula bermaksud kelompok, kumpulan, persatuan atau ikatan. Kalau dia dalam soalan minta pengertian dari segi bahasa, maka kamu boleh jawab kelompok, kumpulan, persatuan atau ikatan. Maksudnya dari segi bahasa. Okey, definisi, pengertian, maksud. Okey, kita tengok kepada istilah syarak pula. Solat jemaah ni pergantungan solat makmum kepada solat imam. Solat yang mesti ikut imam. Okey, seterusnya kita tengok dalil mensyariatkan solat berjemaah ni. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 102. Okey, mari kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Okey, sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apabila engkau, wahai Muhammad SAW, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan solat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sekelompok daripada mereka berdiri mengerjakan solat bersama-samamu. Nak menunjukkan kat sini solat berjemaah, secara berjemaah lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada dalil dari segi hadis pula. Ruah Bukhari dan Muslim, sabda Rasulullah SAW, nyaut anda kata nama Rasulullah disebut, maka kita dengan hormatnya kita berselawat ke atas baginda SAW. Digalakkan. Okey, salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bisab'i wa
ribna darajat. Okey, maksudnya kat sini ialah solat secara berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak berapa darjat? 27 darjat. Maka besar pahalanya kalau kita solat berjemaah ni. Okey, kita tengok hikmah, kebaikan, manfaat andai kata kita solat berjemaah. Okey, melatih orang ramai supaya sentiasa mematuhi ketua kerana para makmum wajib mematuhi imam mereka. Kalau kita solat jemaah ni bukan saja dalam solat tu saja kita kena ikut imam. Maksudnya pengurusannya andai kata kita di luar solat pun kita dilatih untuk berdisiplin. Kalau kita dalam sesebuah organisasi, dalam sekolah, kita mesti mematuhi ketua kita. Contoh kalau dalam kelas, mematuhi hormat kepada guru, kepada ketua kelas, kepada penolong dan sebagainya. Maka ianya bukan saja melatih diri kita dalam solat tersebut, tapi juga di luar cara hidup kita. Okey, yang kedua, membiasakan dan melatih kaum muslimin supaya hidup berdisiplin. Samalah lebih kurang macam nombor 1 tu tadi. Maksud saya tadi bukan hanya dalam solat je kita berdisiplin, tapi bila kita di luar solat pun kita dapat mengurus diri kita untuk berdisiplin. Okey, seterusnya yang ketiga, menimbulkan perasaan sama rata antara umat manusia. Ada kata kita solat berjemaah ni, orang kata sebagai hamba Allah, kita ni tak boleh nak beza-bezakan. Manusia tu sebagai hamba Allah sama, tak kisahlah kaya miskin, darjat dan sebagainya, pangkat dan sebagainya, semua sama rata. Bila kita dalam satu saf, dalam satu kita solat, semua sama sebagai hamba Allah. Allah memandang kepada amalan kita, hati kita, bukan pada siapa kita kat dunia ni. Okey, kita tengok membuka peluang untuk berkenan-kenalan antara satu sama lain. Kalau kita solat jemaah ni, andai kata boleh solat di masjid dan sebagainya. Kalau contoh hari ni kita pergi solat jemaah Zuhur kat masjid lain, dekat masjid contoh kat Masjid Mara, lepas tu seterusnya dekat Tampoi pula. Jadinya kat situ dah dapat ramai kenalan bila kita bersalaman dan sebagainya. Tapi oleh kerana keadaan sekarang tak membolehkan kita pergi masjid, jadi kamu boleh buat solat berjemaah dengan keluarga di rumah. Jadi ni ganjarannya 27 darjat, besar ganjarannya kita berjemaah. Okey, kita tengok hukum solat berjemaah. Hukum solat berjemaah ni adalah fardu secara berjemaah selain daripada fardu Jumaat adalah fardu kifayah ke atas lelaki yang merdeka bermukim. Merdeka bebas, bukan hamba dan sebagainya. Bermukim ni menetap di sesuatu kawasan. Okey, dan juga menutup aurat. Syaratnya tadi hukum solat fardu kifayah ke atas lelaki. Lebih afdal kalau lelaki yang pergi masjid, perempuan solat di rumah. Salah tak cikgu andai kata perempuan nak pergi masjid juga? Tak salah. Kalau tak PKP tak salah lah, sebab kalau PKP ni terhad kan, ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Tapi kalau tak PKP tu, perempuan tak ada masalah kalau nak pergi, tapi ada dia punya batas-batas dia, syarat-syarat dia. Kena jaga jangan sampai timbul fitnah dan sebagainya, menutup aurat dan sebagainya. Kalau lelaki ni orang kata lebih afdal lah, lebih afdal solat subuh, solat maghrib berjemaah tu, lagi besar ganjaran pahala dia. Okey, solat Jumaat fardu Jumaat adalah fardu ain. Maka tidak bahasa solat Jumaat jika seorang itu kurang daripada 1 rakaat. Okey, kat sini kelebihan kalau kita solat berjemaah ni dikira berhasil. Tak kisahlah kalau hanya ada seorang imam dengan makmum pun dah dikira sebagai solat jemaah. Tak semestinya okey jemaah tu mesti ramai, mesti ada seorang imam berapa orang kena, makmum kena sampai 2-3 orang, 40 orang. Tak okey. Seterusnya kita tengok niat berjemaah. Mesti makmum wajib niat mengikut imam. Dia dikira solat bersendirian kalau tak niat berjemaah. Mesti ada niat makmuman. Nanti kita tengok niat dia. Contoh kita nak ikut solat fardu zuhur, usolli fardu zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Mesti sebut makmum, kita ikut imam tu. Kalau imam dia sebutlah imaman. Okey, seterusnya kita tengok
bagi solat Jumaat tanpa niat mengikut imam batal solatnya kerana niat berjemaah merupakan syarat sah bagi solat Jumaat. Kalau kita solat Jumaat pun kena niat berjemaah. Okey. Bagi lain-lain solat fardu, niat berjemaah bukanlah syarat sah solat tapi syarat sah bagi mengikut imam sahaja. Okey, kita tengok jika makmum mengikut imam dengan ketiadaan niat berjemaah atau syak pada niatnya dan dia menanti imam dalam jarak masa yang panjang dalam satu kuartal, maka batallah solatnya. Kat sini jelas Okey, seterusnya sah solat makmum yang berniat mengikut imam pada pertengahan solat tapi makruh dan tidak dapat pahala berjemaah. Okey. Dia baru separuh, bila dah separuh rakaat tu baru dia teringat nak niatkan imam, maka tidak dapat pahala berjemaah. Makruh kat sini hukum dia. Mula dia solat sendiri dulu, lepas tu tiba-tiba baru rakaat keberapa baru dia ikut niat jemaah, maka makruh hukum dia tadi ni dan tidak dapat pahala berjemaah. Kira dia solat sendirilah tu. Okey, seterusnya kita tengok masuk subtopik niat sebagai imam. Ni kalau jadi imam kena take note ni, kalau tak awak sebagai pengetahuan saja juga. Okey, imam selain daripada imam solat fardu Jumaat tidak wajib niat sebagai imam untuk sah diikutnya. Cuma sunat jika imam tidak niat sebagai imam, tidaklah ia mendapat pahala jemaah dan dikira solat secara bersendirian. Ni tadi ada penjelasan dia kat sini. Yang ni dia lebih terperinci lagi. Jelas Okey, imam niatkan sebagai imam pada pertengahan solatnya tidaklah makruh. Dia akan memperoleh pahala jemaah kerana dia mulakan niatnya sebagai imam dan perbuatan sebelumnya tidak dapat pahala jemaah. Maksudnya kat sini imam pula yang terlupa niat. Macam mana tu? Tadi ni tak makruh, tak dikira makruh macam tadilah makmum tadi kan baru setengah jalan dia nak niat ikut imam. Imam ni sebab dia dah tahu dia nak jadi imam, jadi kat situ sebenarnya perlakuan dia tu pun dah menunjukkan niat dia nak jadi imam. Jadi kat situ taklah makruh, cuma dia akan peroleh pahala jemaah ketika dia melakukan niatnya sebagai imam dan perbuatan sebelumnya tidak dapat pahala jemaah. Yang kira bila sebelumnya dia niat jemaah tu, niat imam tu tadi, dia tak dapatlah pahala yang tu. Itu wa'alalah, semuanya Allah yang tentukan. Semuanya bergantung pada niat. Okey, niat sebagai imam dalam solat Jumaat. Imam solat Jumaat ni wajib wajib meniatkan sebagai imam dalam takbiratul ihram. Jika tidak, kalau tak niatkan, maka solat Jumaat tu solat Jumaat yang merupakan ahli jemaah yang ke-40 atau maka sah ke tak sah kat sini? Tidak sah. Tidak sah. Okey, seterusnya kita tengok kelayakan imam. Syarat kelayakan imam ni, yang jadi imam ni mestilah merdeka, hamba layak menjadi imam bagi makmum yang merdeka, merdeka bebas. Okey, dan kanak-kanak yang mumayyiz layak menjadi imam kepada makmumnya yang balik, manakala kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah jadi imam. Kanak-kanak yang ada mumayyiz mampu membezakan antara yang baik dan buruk, dia dah cerdik lah orang kata dan juga dia dah cerdik, maka dia dah orang kata dah sunat dan sebagainya, dah tahu macam mana cara nak solat dan sebagainya, maka dia boleh jadi imam. Dan yang keempat, unsa ni dia mempunyai dua alat kelamin, maksudnya dia ada dua jantina lah, orang kata lelaki pun ada, perempuan pun ada, tapi dia lebih cenderung kepada lelakian dia lah, maksudnya dia adalah, kalau pasal hunsa ni dia ada perbahasan dia yang lebih lanjut lagi. Nanti kalau ada cikgu hurai nanti insyaAllah. Okey, seterusnya kita masuk kepada poin 57. Kita tengok tidak sah sebagai imam. Orang yang tak sah menjadi imam ni apa dia? Contoh-contohnya macam, contohnya perempuan dah usah menjadi imam kepada lelaki. Ingat perempuan memang tak boleh jadi imam kepada lelaki, kecuali kalau misalnya anak kecil kan, adik kecil awak ke awak jadi imam, tak apa, adik kecil tu dia belum memayis lagi, dia belum balik lagi, tak apa, lelaki kan. Tapi kalau dia dah balik, maka tak boleh perempuan ataupun hunsa ni jadi imam kepada lelaki. Kalau yang kedua, perempuan dan hunsa menjadi imam kepada hunsa, pun tak boleh juga kat sini.
Soalnya orang ummi, orang yang tidak pandai membaca atau buta huruf, maka menjadi memang kepada qari orang yang elok membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya kat sini makmum dia ada yang lebih orang kata fasih lagi, alim lagi, orang kata tahu, maka dia tak bolehlah jadi imam. Dia mesti bagi pada yang lebih, orang kata lebih berilmu. Okey, seterusnya kanak-kanak tidak mumayyiz, maka tak sah jadi imam. Tadi saya dah jelaskan di atas ni tadi. Okey, seterusnya sampai itu sahaja dulu buat masa ni. Sampai 5.7 saya bagi penerangan. Andai kata ada apa-apa yang masih belum jelas, insya-Allah boleh bertanya dalam grup supaya kita dapat kongsikan sama-sama dengan rakan-rakan kamu yang lain. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Andai kata saya tak mampu nak jawab, saya akan rujuk pada yang lebih pakar. Okey, andai kata ada terkurang terlebih, saya minta maaf. Wallahu alam. Sampai tu saja dulu bimbingan PDPR kita. InsyaAllah cikgu akan kongsikan link YouTube untuk video bimbingan PDPR ni. Kemudian cikgu akan kongsikan tugasan yang perlu kamu lakukan setelah melihat video ni. Pastikan kamu lihat sampai habis ya. InsyaAllah itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab menonton.